Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'd. Kita ayat terakhir kan? Dalam tajuk At-Taqwa dibagi, sebelum masuk hadis tu kita dibagi beberapa ayat Al-Quran dan kita dah urai semua kecuali ayat terakhir. Betul? Surah Al-Anfal ayat 29. Betul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Maksudnya intattaqullah, sekiranya kamu bertakwa pada Allah. Apa makna takwa? Taat pada Allah dan meninggalkan larangannya, ataupun kita takut pada azab Allah dengan cara mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan sebenarnya dalam surah Al-Ahzab Allah ada sebut sifat-sifat orang beriman. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyarah fi amrihim. Maksudnya tidak patut bagi mukmin lelaki dan mukminah, mukmin wanita, an yakuna lahum, tidak patut bagi mereka, iza qadallah, apabila Allah telah memutuskan sesuatu hukum, wa rasuluhu, dan rasulnya juga memutuskan sesuatu hukum. Apa yang tidak patut? An yakuna lahumul khiyarah, iaitu tak patut bagi mereka membuat khiyarah, pilihan, tak patut. Tapi mukmin dalam hati dia kenal Allah, dia cinta Allah. Kalau ada sifat tu, kenal Allah, cinta Allah, percaya pada Allah. Contoh, bila masuk waktu salat, dia tak patut buat pilihan. Pilihan apa dia? Melewat. Bila dia melewatkan, dia buat pilihan. Tak patut. Faham? Jadi maksud takwa sama dengan iman, iaitu bila dia tahu itu perintah Allah, dia tak akan buat pilihan. Sebab itulah banyak cerita-cerita yang Nabi sebut dalam hadis. Antaranya ialah wanita lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik, kemudian yang kaya untuk berzina. Masa tu tidak ada siapa yang melihatnya, tapi oleh kerana iman ada dalam hati dia, tak patut dia buat pilihan untuk berzina. Akhirnya dia pilih apa? Dia cakap pada wanita tu, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Apa yang menghalang lelaki ni daripada berzina, sedangkan dah ada peluang, tak ada siapa yang nampak? Apa yang menjadikan dia tak berzina? Iman. Itu maksud iman. Dan iman sama dengan takwa. Bila dia tahu itu perintah Allah, walaupun dah ada peluang, walaupun nafsu dah sampai ke tahapnya, tapi oleh kerana iman, tak patut dia buat pilihan. Aku takut pada Allah, terus bangun. Sama juga 3 lelaki yang kita pernah belajar, Bani Israel, ia terperangkap dalam gua kan. Salah seorang apa dia? Dia nak berzina dengan sepupu dia, dan disebut dalam hadis dia dah duduk di atas sepupu dia, betul-betul nak berzina dah. Tiba-tiba sepupu dia kata apa? Ittaqillah, takutlah pada Allah. Kalau betul nak kepada aku, kahwin. Masa tu dia ada tak peluang nak berzina. Masa tu nafsu dia begitu apa dia? Membuat. Saya tak tahu, nafsu membuat bukan bergelojak bergelora. Ni orang muda je tahu. Saya dah tua, saya tak tahu. Nafsu dah kemuncak dia, tapi oleh kerana dia ada iman, Tuhan kata apa? Tak patut kamu berzina. Maka dia terus bangun. Dengar je perkataan ittaqillah, terus dia bangun. Dan duit yang diberi pada sepupu dia pun dihalalkan. Itu makna taqwa.
Takwa ialah jangan buat pilihan. Faham tak? Jadi Allah nak begitu kita balik pada ayat kita. In tattaqullah, kalau betul kamu bertakwa pada Allah, bila tahu perintah Allah, bila tahu dosa dan pahala, jangan buat pilihan. Ketika itu, apa yang Allah bagi pada orang ni? Yaj'al lakum furqana. Allah menjadikan untuk kamu furqan. Apa makna furqan? Sebab tu furqan daripada al-farqu. Dan daripada al-farqu dinamakan, kalau orang yang membezakan dia panggil al-faruq. Ada seorang sahabat Nabi digelarkan al-faruq. Siapa? Umar. Kenapa? Bila dia masuk Islam, dia berani. Dia bagi umum kepada semua masyarakat Mekah, aku dah Islam. Siapa nak isteri dia jadi balu, siapa nak anak dia jadi yatim, datang jumpa aku. Jelas hak dan batil. Itu makna furqan. Jadi nak supaya jelas dosa, pahala, halal, haram, syarat dia mesti bertakwa pada Allah. Jadi hasil takwa pertama, bila kita semakin bertakwa pada Allah, semakin jelas yang mana hak, yang mana batil, yang mana memanfaatkan kita, yang mana memudaratkan kita. Sangat jelas. Kadang-kadang kita buang masa kan, kita tak rasa benda tu memudaratkan kita, mana kita belum cukup takwa. Orang bertakwa dia tak akan buang masa walaupun sekelip mata. Sebab dengan hasil takwa dia dapat beza. Yang ni sia-sia ni. Walaupun orang nampak macam okey, tapi sebenarnya tak menjadi pahala, dia pun tinggalkan. Itu makna furqanan. Memang susah. Sebab tu syarat dia in tattaqullah. Kadang-kadang masak akan orang dia yang bertakwa, jaga solat, jaga perintah Allah, bila nak masak, dia fikir yang secukupnya. Bukan sesedap rasa, tapi tidak membazir. Sedap sikit-sikit pun okey lah. Sebab apa? Dia tak nak makan sedap, tapi akan disoal oleh Allah sebab membazir. Habis masa 1 jam makan sedap, tiba-tiba terlupa doa makan. Tak baik. Siapa yang tak baik? Orang yang tak baca, bukan saya. Orang yang tak baca lah tak baik kan. Dah makan sedap, masak pun habis masa lama, tiba-tiba terlupa nak baca doa. Boleh? Okey. Yaj'al lakum furqanan. Sebab itulah kita selalu dengar syair daripada Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' guru aku, su'i hifzi, buruknya hafalan aku. Susah nak menghafal, kalau hafal mudah lupa. Aku mengadu pada guru. Dia susah nak ingat, dia mengadu pada guru. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru aku memberi petunjuk, memberi kaedah, iaitu supaya aku meninggal maksiat. Nampak tak? Kemudian kata guru aku, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma nur, bahawa ilmu tu adalah nur, cahaya. Wa nurullah, dan ilmu Allah tidak akan datang kepada orang yang buat maksiat. Ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya tu tak akan datang, tak akan masuk dalam hati yang penuh dengan maksiat. Sama dengan tadi, kalau kamu bertakwa, Allah jadikan kamu furqan. Kamu boleh beza mana hak, mana batil, mana dosa, mana. Tapi bila kita belajar, tiba-tiba tak dapat beza, apa maksud? Kita buat maksiat. Maksiat menghalang ilmu tu masuk. Dan sebab tu kata ulama' juga, kadang-kadang sebab orang tu bertakwa, dia sama-sama belajar. A dengan B sama-sama belajar. Kelas yang sama, ustaz yang sama, waktu yang sama, TM yang sama. Tapi seorang tu, dia faham, dia boleh hurai pula. Dia boleh keluarkan pula hukum 2-3 masalah. Yang seorang lagi, bela je. Apa makna tu? Lain ustaz, dia punya capability. Tak. Balik pada poin tadi. Apa kata guru Imam Syafi'i? Ilmu tak akan masuk kepada orang yang buat maksiat. Ustaz, saya tak ada maksiat. Maksiat lah tu. Tak mengaku maksiat adalah maksiat.
Tahu tak dosa yang paling bahaya? Dosa yang paling bahaya ialah dia buat dosa tapi dia tak rasa dosa. Kenapa? Sebab setiap hari dah lama dia buat, dia rasa macam dah kalih. Faham tak? Sebab tu kata Allah sebut dalam surah apa ni? Bala yang paling besar ialah ayazunnu ma kana alaihi minaz zunub laysa bizambin. Bala yang paling besar ialah dosa yang dia buat dia rasa bukan dosa. Bahkan dia tengok orang pula berdosa, dia buat dosa. Contoh, dia selalu solat lambat. Bila dia tengok orang tak solat, dia rasa kenapa tak solat? Faham tak? Padahal dia pun berdosa juga. Maknanya dia tak tahu beza antara dosa dengan punca pada dia tak bertakwa. Tidak ada furqan. Faham tak? Orang kalau ada furqan, dia silap, terus dia nampak. Dia bukan nampak kesilapan orang. Sebab tu kita tengok sejarah para sahabat suka menuduh. Para sahabat ada perangai. Perangai apa dia? Perangai cantik. Apa dia? Suka menuduh diri sendiri. Macam Hanzalah, dia tuduh diri dia apa dia? Munafik. Aku dah munafik. Sebab dia rasa yang dia buat tak sempurna. Ada seorang sahabat dia kata aku ahli neraka. Suka tuduh diri sendiri. Itu perangai cantik. Perangai tak cantik apa dia? Suka, ini kamu ni dosa dah besar ni. Bila nak bertobat? Kan? Kelas tak datang. Dia datang kelas, tapi kawan tu solat awal. Dia datang kelas, solat lewat. Bukan kelas ni lah, kelas lain. Ya, betul. Antaranya lah. Sebab itulah Nabi kata, tuba liman syaghalahu an aibihi an aibin nas min uyubihi. Tuba, beruntunglah, bertuahlah orang yang disibukkan dengan aib diri dia sampai dia tak terfikir pasal aib orang lain. Nabi kata inilah orang paling bertuah. Kenapa? Bila dia asyik fikir keaiban diri dia, apa dia buat? Dia akan baiki. Jadi masa dia habis banyak untuk baiki diri. Tapi kalau dia asyik fikir masalah orang, masa dia banyak fikir, dia tak akan baiki diri dia. Kenapa orang ni tak datang kelas? Kenapa orang ni solat lambat? Kenapa? Yang diri dia, okey. Oh, bahaya tu. Dan Allah sebut dalam satu surah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Pernah dengar ayat tu? Biasa? Saya dah agak dah biasa, cuma tak tahu surah je. Saya ulang sekali lagi ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah? Betul, surah Kafir 10 markah. Tengok ini di akhir surah Al-Kahfi. Tengok Tuhan nak bagi tu penyakit yang paling bahaya. Apa dia? Qul, katalah wahai Muhammad, bagi tahu pada orang-orang yang tak beriman. Hal nunabbi'ukum, nak tak aku nak cerita pada kamu tentang apa? Bil akhsarina a'mala, tentang orang yang paling rugi amalan. Bukan tak ada amalan, amalan ada tapi paling rugi. Maknanya di akhirat besok dia sangka amalan banyak, rupa-rupanya zero. Siapa ni? Allazina dhalla sa'yuhum. Orang yang sia-sia usaha dia, penak letih dia di dunia, semua sia-sia. Dan wahum yahsabuna, sedangkan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka dah buat amalan yang terbaik. Ini orang paling rugi. Bila dia sangka dia buat yang terbaik, dia akan baiki tak? Bila pergi akhirat, tengok-tengok, kosong. Rugi dunia dan akhirat. Tidak ada ayat yang turun sebab khusus kepada orang tertentu dan untuk pengajaran untuk orang tertentu. Sebenarnya pengajarannya untuk kita semua. Kalau kita ada sifat
Bila kita buat amal soleh, kita rasa dah baik dan kita tak baiki, perangai kita sama dengan orang kafir walaupun kita bukan orang kafir. Kan? Orang Yahudi, penyakit orang Yahudi paling besar suka dengki. Bila kita ada sifat dengki, kita menyerupai orang Yahudi walaupun kita bukan orang Yahudi. Pengajaran untuk semua. Boleh? Sebab itulah orang yang beriman sentiasa merasakan amalan dia tak cukup. Itulah sifat sahabat. Dia tuduh dia munafik. Makna apa tu? Dia tak selamat. Dia tak selamat. Bila tak selamat, dia akan tambah, dia akan baiki. Okey. Jadi kelebihan pertama bila kita bertakwa pada Allah dalam ayat Al-Anfal tadi apa dia? Semakin kita bertakwa, kita akan semakin nampak yang mana hak, yang mana batil, yang mana dosa, yang mana pahala, yang mana mudarat, yang mana sia-sia. Dia akan nampak. Dia tak akan buat kerja yang sia-sia bila dia semakin bertakwa pada Allah. Jadi kalau orang suka buang masa tu, bersembah kosong, makna apa tu? Dia belum cukup takwa. Sampai dia tak membezakan yang sia-sia dengan yang bermanfaat. Okey? Manfaat yang kedua daripada ayat ni. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan bila kamu bertakwa pada Allah, Allah menghapuskan. Yukaffir kafarah. Sayyi'atikum, dosa-dosa kamu. Macam mana tu? Dengan takwa menghapuskan dosa. Macam mana? Ada tak kita biasa dengar hadis Nabi bersabda as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dan Jumaat hingga ke Jumaat dan Ramadan hingga ke Ramadan adalah sebagai kafarah. Faham? Okey, macam mana dia boleh salat? Sebab dia bertakwa. Maka dengan takwa menghapuskan dosa. Bila dia bertakwa, dia akan taat perintah Allah. Bila taat perintah Allah, penghapus dosa. Sama juga puasa bulan Ramadan ke Ramadan akan datang. Bila dia berpuasa dengan betul, bila dia bertakwa, hasilnya kafarah, menghapuskan dosa. Baca surah Al-Kahfi kan hari Jumaat, menghapuskan dosa antara 2 Jumaat. Tapi boleh tak kalau orang tidak ada takwa, dia boleh baca surah Al-Kahfi dengan istiqamah? Boleh? Boleh ke tak? Tak boleh. Kadang-kadang satu hari tu dia bagi 3, tapi tak habis juga. Dia kalau orang bertakwa, dia boleh habis sekali harum dia. Boleh? Dan juga Nabi kata siapa yang baca surah Al-Kahfi hari Jumaat akan diberi cahaya antara 2 Jumaat. Tengok subhanallah. Dengan sebab dia baca tu, hidupnya bercahaya. Makna apa tu? Bila ada cahaya, nampak tak segala-gala. Terang, hak dan batil. Yang dosa, yang pahala terang. Bila dia baca surah Al-Kahfi. Tapi bukan semua orang boleh baca. Ramai orang boleh baca, tapi ramai yang tak habis. Betul? Macam malam lah. Macam malam sunnah Nabi baca surah Al-Mulk dan surah Sejadah. Ramai orang boleh mula, tapi ramai yang tak habis. Tak, dua-dua. Macam tak ada. Tak, sunnah Nabi sebelum tidur baca surah Sejadah dan surah Al-Mulk. Bukan Mulk saja. Dia kata tak sah Yang sejadah? Oh, saya baca itu hadis sahih. Nabi sebelum tidur membaca surah Sejadah dan Al-Mulk. Mungkin ada satu hadis mengatakan baca surah Al-Kahfi meringankan azab kubur. Itu ramai ulama pertikaikan. Baca surah Al-Mulk meringankan daripada azab kubur. Itu ramai pertikaikan. Ulama hadis mengatakan tidak sahih. Yang baca setiap malam. Okey, boleh cek balik Boleh cek balik. Setahu saya sahih.
Saya dah cek dah, memang sahih. Saya buka balik buku tu. Ha. Jadi seronok lah bila hadis tu tak sahih kan. Kurang satu surah. Nampak sangat ada kebetulan. Tak, yang dalam ni cakap ni tak kan? Juga menutupi kesalahan-kesalahanmu ni. Maksudnya Allah menutupkan kesalahan kita kan, ke orang tak buat dosa ke apa? Mana ni? Dalam ni yang Al-Anfal ni, yang ayat Quran ni. Tak je dekat sini. Oh. Tak, dia ada 3 kelebihan bila bertakwa pada Allah dalam surah ni, dalam surah Al-Anfal. Pertama, furqan. Dia dapat bezakan hak dan batil. Yang kedua, kafarah. Yang ketiga, wa yaghfir lakum. Allah mengampunkan dosa kamu. Ada 3 kelebihan. Betul, kafarah tu menutupi. Kalau yaghfiru, mengampunkan dosa kamu. Maghfirah. Okey, kafarah ni contohlah kita baca tasbih kafarah. Kan? Dengan sebab tasbih kafarah tu kafarah, menghapuskan, menutup dosa kita. Tapi wa yaghfir lakum, Allah mengampunkan dosa kita bila kita minta ampun. Iaitu Allah permudahkan untuk kita sentiasa segera bertaubat. Mulut ni mudah aja sebut astagfirullah, astagfirullah. Itu makna wa yaghfir lakum. Adapun wa yukaffir dengan amal soleh tadi. Kita ambil wuduk, padam dosa. Kita pergi masjid, padam dosa. Kita baca doa selepas makan, padam dosa. Yang doa lepas makan. Pakai baju ni kan? Tak, tua-tua dia banyak confuse lah pula. Pakai baju dengan pergi pasar Amani. Tak, doa pakai baju, diampunkan dosa dulu dan akan datang. Doa lepas makan, diampunkan dosanya lepas sahaja. Dosa kecil. Elok yang pakai baju lah. Buat pilihan. Orang bertakwa tak ada Buat pilihan. Ha. Masak lain tak makan tak ingat doa. Maknanya bila buat pilihan belum dapat furqan. Belum dapat furqan. Orang bila bertakwa, dia dapat furqan. Bila dapat furqan, dia tak buat pilihan. Semua yang menguntungkan dia di akhirat, dia akan buat. Boleh? Jadi Kak Faridah tak baca lah doa lepas makan. Cover dengan doa pakai baju. Saya bila saya buat stiker tu, dua-dua ada tu. Okey. Dia beza sikit je. Kalau hafal doa lepas pakai baju, maka kita dah hafal 2/3 doa lepas makan. Betul? Kalau doa makan, alhamdulillahillazi at'amani. Kalau doa pakai baju, alhamdulillahillazi kasani wa razaqani, lepas tu sama aja. Jadi rugi tak baca. Okey. Wallahu dzul fadlil azim. Apa dia? Ha? Kelebihan dia, dia ampunkan dosa-dosa kecil yang dulu. Kalau kita 50 tahun tak pernah baca doa kan? Tak, contoh. Kemudian kita pun banyak dosa. Hari ni kita makan tengah hari, kita pun baca doa tu. Maka Allah ampunkan dosa yang kecil selama 50 tahun. Tengok rahmat Allah. Dalam makan rezeki dia. Lepas tu dosa 50 tahun. Allah minta hanya baca doa sahaja, padam dosa 50 tahun. Itu pun tak nak hafal lagi. Okey. Wallahu zul fadlil azim, dan Allah mempunyai kelebihan yang sangat besar. Kita manusia ni besar sangat. Apa kelebihan manusia yang kita sangat nak dengar cakap dia, nak ikut apa yang dia cakap? Apa kelebihan manusia? Tak ada sangat pun. Kadang-kadang dia bagi tu yang bukan kita nak. Kadang-kadang dia tak bagi. Betul? Tapi kita dengar cakap dia. Ya Allah, apa kelebihan dia? Zul fadlil azim. Mempunyai kelebihan yang sangat besar. Bahkan kelebihan besar, kelebihan yang agung yang Allah miliki, Nabi buat contoh dalam satu hadis kudusi. Kalau semua manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat,
meminta apa saja yang dia nak kepada Allah. Semua sekali manusia daripada Adam sampai kiamat. Minta apa saja yang dia nak. Kemudian Allah bagi semua permintaan tersebut. Semua yang Allah bagi itu kepada semua permintaan kepada semua manusia. Seumpama Allah bagi kita celup jari di laut dan kita angkat jari. Air yang melekat di jari, yang itulah yang Allah bagi pada semua manusia dengan semua permintaan dia. Yang masih baki kat laut, itu masih Allah belum bagi. Banyak tak? Itu makna Zul Fadlil Azim. Dan kita juga tahu, Allah kalau nak buat apa-apa, tak perlukan masa, tak perlukan tenaga, tak perlukan kos. Hanya perlu kun fayakun. Suami kita dengar cakap dia, boleh tak kita nak kereta? Dia pun kata kun. Boleh. Kita nak pergi mana? US. Suami pun kata kun, ada tiket ke depan? Ada? Tak ada. 10 tahun minta baru dapat. Tapi kita dengar juga cakap dia. Jangan salah faham. Memang kena taat. Kalau suami yang boleh bagi macam tu, kita taat. Ya Allah, lagilah. Jangan salah faham. Balik-balik tak taat pada suami. Okey, habis ha? Boleh? Siapa yang takut pada Allah, dia akan dapat 3 kelebihan. Pertama, furqanan. Saya lupa nak ulas satu. Furqana termasuklah Allah bagi karamah kepada orang yang bertakwa. Itu mana furqan. Contoh, Sayyidina Umar ketika tengah berkhutbah, satu masa dia tengah berkhutbah, dia kata, Ya Sariyata Al-Jabal. Ya Sariyata Al-Jabal. Pernah dengar kan? Tentera Islam tengah berperang di Iraq. Umar masa tu duduk kat mana? Tahu kan jarak antara Madinah dengan Iraq? Jauh, sangat jauh. Jadi sahabat yang sedang mendengar khutbah Umar kebingungan. Umar cakap dengan siapa ni? Rupa-rupa Allah bagi karamah pada Umar. Umar nampak tentera Islam tengah dikepung oleh musuh. Dan masa tu ada satu bukit. Maka Umar kata, Ya Sariyah. Sariyah ni ketua panglima perang dalam tentera Islam tu. Dia kata, Ya Sariyah Al-Jabal. Al-Jabal. Apa makna Jabal? Berlindunglah di sebelah bukit. Jadi sahabat semua terkejut. Rupa-rupa itu karamah yang Allah bagi pada Umar. Sebab apa? Hasil takwa kepada Allah. Dengarlah. Kalau tak dengar, cakap buat apa? Okey, maaf. Dia dengar. Dan hasilnya dia berlindung di sebalik bukit dan selamat. Begitu juga Ashabul Kahfi. Allah bagi tak karamah pada dia? Apa dia karamah Ashabul Kahfi? Ya Allah, nampak tidur je. Tak ada ke karamah lebih besar daripada tidur? Subhanallah. Iman dia selamat. Dan selama 309 tahun dia tak buat satu dosa pun. Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Bahkan selama 309 tahun semuanya ibadat. Rahmat. Tidur tu tak ada apa. Tak ada apa. Kita tidur dapat pahala tak? Tengok baca tak surah tu. Baca tak 3 kul. Baca tak doa sebelum tidur. Ya, sempat habis 3 kul. Kan 1 kul je. Jadi Ashabul Kahfi Allah bagi karamah. Itu furqan. Sebab apa? Bertakwa pada Allah. Sanggup tinggalkan segala kemewahan dunia dan masuk dalam gua kerana Allah. Maka Allah bagi furqan, karamah. Kita belum dapat karamah. Pernah dapat? Tak pernah kan? Tidur tak bangun. Okey, kita ambil satu hadis. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah man akramun nas? Qal atqahum. Faqalu laysa an hadha nas'aluka. Qal fa Yusuf nabiyullah ibni nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluka. Qal fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam iza faqihu. Hadis muttafaqun alaih. Maksud dia,
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah ditanya kepada Rasulullah satu masa, ya Rasulullah, sahabat bertanya, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Qal, Nabi jawab, atqahum, orang yang paling bertakwa. Betul tak jawapan Nabi? Ada tak ayat Quran yang menyokong jawapan Nabi? Ada, apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat. Sesungguhnya Tuhan kata, akramakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang atqa, orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Kita bila baca ayat ni, sepatut kita berusaha setiap hari untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab hanya orang yang bertakwa saja menjadi manusia yang mulia. Tapi malahnya kebanyakan manusia habiskan masa, habiskan umur bukan nak menjadi orang yang mulia di sisi Allah, tapi nak menjadi orang yang mulia di sisi manusia. Sebab itulah dia kejar harta, dia kejar dunia sampai solat lambat. Dia kejar harta, kejar pangkat sampai tak sempat berzikir pagi petang. Dia kejar dunia, nak besarkan rumah, nak tukar kereta sampai tak sempat nak solat sunat 12 rakaat. Sebab apa? Nak kemuliaan di sisi manusia. Dan akhirnya sebenarnya dia akan menjadi orang yang paling hina. Sebab dia hidup kerana manusia. Terseksa tak hidup kerana orang. Beli baju kerana orang. Kalau nak beli baju, nak pergi kenduri, dia beli yang warna sama kan? Kerana orang tak? Apa warna dia? Tema dia, tema apa dia? Beli kerana orang, habis duit 100. Sampai-sampai orang kata, warna tak cantik lah. Sakit hati. Kan? Jadi jangan hidup kerana orang lah. Biarlah orang nak pakai warna tema yang sama, tapi kita jadi orang yang paling bertakwa ketika majlis kenduri. Itulah orang yang paling mulia. Bila makan, tak membazir. Dan mata jaga, mulut jaga, jangan mengumpat pengantin. Kan? Ini pakaian dah cantik, orang puji, tapi Allah tak puji sebab bukan yang bertakwa. Okey. Kemudian sahabat menjawab, sahabat beritahu, laisa an hadza nas'aluka. Sebenarnya kami bukan nak tanya yang ni. Orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Bukan itu maksud kami, wahai Rasulullah. Habis Nabi pun jawab, fa Yusuf, orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Anak kepada seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi dan anak kepada Khalilullah. Kan? Nabi bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ishaq bin Ibrahim. Ibrahim bin Ibrahim bin Ismail. Ismail bin Ibrahim. Tak, Ibrahim bin apa? Tak ada nama, tak ada. Jangan bagi nama. Allah tak sebut. Tak sebut. Ada bapa dia, tapi Allah tak beritahu nama. Okey, kenapa Nabi Yusuf orang yang paling mulia? Kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Subhanallah. 4 keturunan semuanya Nabi. Dan yang keempat dipanggil apa? Atuk ke moyang. Moyang Nabi Yusuf adalah Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad. Dan digelarkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dan nama dia kita sebut dalam solat. Nabi Muhammad paling mulia, tapi keturunan dia bukan semua Nabi. Nabi Yusuf ni 4. Bapa dia, atuk dia, moyang dia, semua Nabi. Faham? Jadi Nabi Yusuf ni mulia sebab apa? Sebab 4 keturunan Nabi, bukan muka dia handsome. Kita popular nama Nabi Yusuf sebab apa? Handsome. Bila mengandung, baca surah Yusuf. Tak, dia tak mungkin anak kita handsome kalau bapa tu tak handsome. Kalau bapa handsome, tak baca surah Yusuf pun handsome. Okey.
Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami bukan nak tanya yang ni." Dua jawapan Nabi, semua tak setuju. Jadi jangan marah. Kalau orang tanya kita, kita jawab dua kali, semua tak betul. Jangan marah. Sebab Nabi pun ditanya oleh sahabat, rupa-rupa sahabat kata, "Kami bukan nak yang ni." Nabi sabar. Maka Nabi jawab yang ketiga, "Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni." Maka kamu bertanya tentang ma'adin. Ma'adin apa? Asal usul orang Arab. Adakah itu yang kamu bertanya? Maka Nabi kata, ya. Khiyaruhum, orang Arab yang asal, yang paling baik ialah khiyaruhum, yang paling baik ketika zaman jahiliyah. Paling baik ketika zaman jahiliyah, dan khiyaruhum fil Islam. Bila dia masuk Islam, dia juga menjadi yang terbaik. Tapi dengan syarat, iza faqihu. Apabila dia, subhanallah. Jadi Nabi nak beritahu manusia ni, Arab tu dah cantik, dah hebat dah. Tapi tak mungkin dia jadi hebat kalau dia tak faham agama. Jadi kehebatan orang Arab sebab faqih, faham agama. Umar ni hebat tak kalau dia tak masuk Islam? Tak. Orang yang paling dibenci, paling dikutuk sebab dia nak bunuh Rasulullah. Tapi akhirnya orang yang paling mulia, bahkan Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, orang yang layak, Umar. Sebab apa Umar menjadi hebat? Satu, sebab dia bangsa Arab. Yang kedua, syarat yang paling besar, sebab dia faham Islam. Boleh. Jadi kita bangsa Melayu, boleh tak jadi orang yang mulia? Boleh. Syarat dia, faham agama. Kalau miskin pun tak apa. Yang penting, faqih dalam agama. Faqih. Anak kita tak akan jadi hebat. Anak kita tak akan jadi mulia kalau tak faham agama. Jadi jangan ada pulun habis-habis masa kita, umur kita, duit kita untuk menjadikan anak kita cemerlang dalam akademik. Dia tak akan jadi hebat. Habiskan masa untuk jadikan anak kita faqih. Faham agama. Jadilah dia manusia yang hebat. Tengok kita baca hadis ni, siapa perawi dia? Abu Hurairah. Dia kaya ke miskin? Sahabat Nabi yang paling miskin. Rumah dia kecil je, tapi hebat tak dia? Sebab apa? Sebab dia faqih agama. Okey? Masa dah habis? Oh, dah habis. Kita sambung. Tahun depan. Kak Norisa nak tahun depan, kita sambung tahun depan. Jadi kita cuti, saya tak tahu. Kalau tak ada kelas bulan Ramadan, mana kita akan cuti panjang lah. Sebulan, bulan 5, kemudian bulan puasa 2 bulan, kemudian raya sebulan kan? Kan open house sebulan. Okey, bagi tahu saya bila nak mula, selepas raya lah. Ustaz, maknanya Ustaz pergi ni sampai bulan puasa ke? Tak, saya balik 29 hari bulan, akhir bulan 5. Tapi balik itu nak puasa. Besok ada. Saya pergi hari Jumaat. Ustaz, yang mana lebih elok Ustaz kan? Kalau kita menjamu orang bulan puasa kan besar pahala dia. Tapi kan kalau kita kata kita masak sendiri kan, ataupun kita masak untuk keluarga kan, masa-masa macam Ustaz kata bermasa kan. Mana lebih elok kita masak untuk nak jamu keluarga kita dengan kita buat ibadah yang lain di bulan Ramadan tu? Okey. Bulan Ramadan ni terkenal dah sebagai bulan ibadat. Bulan Nabi dan para sahabat salafus salih pulun habis-habis untuk beribadat. Bahkan kelas agama pun ramai salafus salih stopkan kelas. Sebab apa? Mereka nak ambil peluang untuk rapat dengan Allah. Sebab sebelah bulan banyak mengajar, banyak masa dengan manusia. Maka dia ambil peluang bulan Ramadan untuk beribadat pada Allah. Bermakna bulan Ramadan bukan bulan makan. Satu. Jangan banyak habiskan masa untuk makan. Yang kedua, memang kelebihan kita bagi makan orang yang berpuasa, kita pun akan dapat pahala sama dengan dia. Cuma kita kena faham, bagi makan orang berbuka bukan bermakna masak dan ada 5 jenis lauk. Itu konsep yang salah. Dalam Islam, bagi orang berbuka, kita bagi kurma dah dapat pahala orang yang berpuasa. Kita bagi segelas air pun dapat pahala. Kita bagi kuih 2-3 biji. Sebab apa makna berbuka? Apa makna berbuka puasa?
Kita makan je lah. Bukan mana mesti makan sampai kenyang 2-3 jenis lauk. Tak. Jadi bila kita jemput orang untuk berbuka puasa dan kita masak, akhirnya siapa yang rugi? Kita. Masa habis, badan penat, solat tarawih pun mengantuk, baca Quran pun tak sempat, rugi. Kita bagi makan yang simple je. Ataupun kita beli yang dah siap. Tengok Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bulan puasa. Dia bagi orang kan, tapi caranya beda. Ada yang bagi kurma, baling. Baling labai. Dia bagi susu, bagi kurma, bagi kuih sambusak, 2-3 jenis. Itu dah dapat pahala orang yang berbuka, orang yang berpuasa. Tak perlu masak banyak-banyak. Jangan habiskan masa. Dah banyak kita habis masa untuk makan kan. 40 tahun dah. Tapi badan macam tu juga. Saya jangan kita menjadi ibarat lilin. Kita menerangi orang tapi kita terbakar. Kenapa tak baca Quran? Letih hari ni buat masak pada orang. Orang gembira, kita terbakar. Betul? Ada orang mana suka masak Ustaz. Jadinya dia okey. Dia tak pernah. Dia dalam Islam tak boleh ikut suka. Ada orang dia masak dia tak penat. Ada orang dia masak sikit pun dia. Itu ikut suka lah. Dia suka masak sebab dia tak penat. Tapi rugi tak ibadat? Rugilah. Sunnah kita adalah Nabi. Nabi bila masuk bulan Ramadan, Nabi kebanyakan masa di masjid dan kebanyakan masa dengan Tuhan dia. Kata cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi ke cinta makan ni? Okey. Jadi sebelum saya beredar, saya minta maaf semua. Nanti orang tanya, kenapa Ustaz bila nak musafir je minta maaf? Kan Ustaz selalu ingatkan. Tak, saya tak tahu sama ada bila saya bercakap ada tak saya buat salah. Kan? Saya tak tahu. Ramai orang kecil hati, ramai orang tak datang kelas. Kadang-kadang datang pun dalam keadaan terpaksa. Jadi saya minta maaf semua. Kemudian yang kedua, saya nak pergi lama. Saya pergi lebih kurang hampir 4 minggu. Sebab qada lah, orang asyik cuti je. Saya tak cuti kan. Tapi saya bukan pergi melancong. Saya pergi misi kemanusiaan. Nak bawa bantuan untuk Syria. Salah satunya untuk mangsa di Aleppo. Syria Care. Saya sebenarnya bukan kerja saya, tapi sebab saya menjadi suami kepada seorang yang dia bekerja dengan Syria Care, jadi dia kena pergi tapi tak ada muhram. Maka saya terpaksalah pergi. Tak, sebenarnya saya lebih suka pergi berdakwah ke Sarawak, ke kawasan pedalaman daripada betul. Sebab saya pergi kat sana, hati saya puas. Walaupun 3 hari. Terkejut kan sebab bukan tabiat saya pergi ke Turki. Tapi tak apalah, semoga ada kebaikan. Saya menggembirakan isteri saya. Itu pun amalan yang terpuji. Okey, cukup Jadi kita kira kosong-kosong. Saya pergi daripada Qatar, Turki, Lebanon, Jordan, last kali ke Mekah. Tak, bukan bulan Ramadan. Saya balik sebelum Ramadan. Okey? Boleh? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.